Pelacuran ni macam dia perlu. Perlu macam mana tu? Okey. Sekarang ni pendatang yang datang ke negara kita ni ada lebih kurang 3 juta. Yang bekerja dekat negara kita ni. Bini semua tinggal ni. Bini semua tinggal. Namanya pun lelaki. Lelaki. Kalau dia tak faham maksud saya? Tak keluarkan. Tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Menurut United Nations, mungkin ada lebih 6 juta imigran di Malaysia dan majoriti besarnya adalah 80% lelaki. Di ladang, di kilang, di restoran, di mana-mana pula akan ada warga asing. Dan baru-baru ini, ikon budaya yang juga pelakon jejaka terkenal iaitu Rosyamno merasakan dengan lambakan kehadiran warga asing adalah tidak sihat dan bahaya terutamanya buat anak-anak gadis dan wanita-wanita Malaysia. Berjuta-juta lelaki asing tanpa pasangan untuk melepaskan perasaan dan untuk mengelakkan dari mereka ini melepaskan pada perempuan tempatan, Rosyamno telah mencadangkan rumah pelacuran di Malaysia. Rela ataupun tidak rela, perkara ini keluar dari mulut Rosyamno sendiri. Jadi hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita hari ini, Rumah Pelacuran Pendatang Rosyamno. Dan juga bersama tetamu khas dengan Yaya hari ini yang nama diberi dekat sini sedap, nama dekat Esyal Nuranis. Comel orangnya. Mungkin Anis boleh perkenalkan diri dulu sebagai pembuka kata. Silakan Anis. Okey, terima kasih Yaya sebab sudi jemput saya show ini kan untuk sama-sama berkongsi. Terima kasih. Okey baik, saya Esyal Nuranis, alumni Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara dari Fakulti Penulisan Kreatif dan saya berumur 6 tahun dan sekarang menetap di Damansara. Terima kasih Anis kan untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi pendapat tentang isu yang hangat minggu lepas lah kan. Jadi tak apa, berlengah masa lagi, ajukan soalan pertama buat Anis lah. First thing first lah Anis, saya nak tanya dengan Anis kan. Adakah Anis rasa seks tu satu keperluan asas? Okey baik, kenapa kena kahwin? Di dalam kahwin, seks itu adalah satu metod yang dihalalkan melalui perkahwinan. Okey, jadi memang sebenarnya saya bukanlah pakar dalam bidang-bidang ni untuk ulas lebih lanjut, tapi seks adalah satu keperluan yang memang sebenarnya diperlukan oleh namanya kata jiwa manusia ni kan. Sebab banyak dah doktor-doktor, pakar-pakar perubatan ni keluarkan statement seks ni adalah satu perkara ataupun aktiviti yang sangat menyihatkan. Dia juga bagi satu hormon yang calming je dekat manusia ni. Kan, jadi sebab tu kata kita ni ada kena kahwin, kita kena berumah tangga, ada pasangan yang halal untuk meningkatkan lagi hormon-hormon yang bahagia, hormon yang happy dalam perkahwinan tu. Sebab sekarang banyak kan orang share masalah bila kahwinan je yang tak bahagia, yang kurang tu adalah tentang seks kan. Benda tu dah perbincangan tu sangat dibuka dengan luas. Tak mengira umur dah sekarang ini, tak mengira pangkat dah orang untuk bercerita. Jadi benda tu memang pendapat peribadi saya sendiri memang perlu. Sebelum Rosyamno buka mulut tentang rumah pelacuran ni, memang semua sedar, kita pun sedar ada ramai imigran ataupun pendatang asing, warga asing di Malaysia ni dan mereka ni kebanyakannya adalah lelaki. Jadi Anis rasa macam mana mereka mengendalikan isu keperluan batin ni? Orang kata, yelah dekat sini mungkin anak bininya dekat kampung, mereka dekat sini mencari nafkah dan sebagainya. Jadi kalau Anis mengatakan seks tu adalah betul satu keperluan asas, Anis rasa-rasalah macam mana mereka mengendalikan isu keperluan batin mereka. Kalau yang datang ke negara kita, macam mana mereka nak lepaskan? Sebab mereka ni manusia, mesti. Dan bila Datuk Rosyam ni lagi dia-highlightkan keluar. Macam kata bahasa kasarnya, bila lelaki ni bila dapat kuasaan seks itu, dia akan sangat lega, dia akan sangat seronok, rasa tenang untuk bekerja, bertenaga kan. Jadi kalau dah mereka datang sini, orang kata tak kisahlah sama ada Islam ataupun bukan, adalah melalui dengan perkahwinan. Kita tengok ramai sekarang yang memang orang Indonesia ke, suami dari mana? Dari Bangladesh contoh, ataupun dari Pakistan misalnya kan. Perkahwinan campur tu dah berlaku di negara kita. Tak ada option lain lah yang saya boleh jawab adalah berkahwin. Ataupun kalau mereka ada rezeki lebih, yang kedua adalah mungkin boleh bawa isteri datang ke sini, ataupun satu lagi dah ada kemampuan, skills yang mereka dapat dekat sini boleh dibawa ke kampung, ke negara mereka semula, maka pulanglah. Orang kata selalu isteri-isteri ni menunggu kan suami mereka balik, pulanglah. Sebab isteri dekat kampung pun
perlukan hubungan ini juga. Betul, mereka perlukan intim juga dengan suami. Jadi pulanglah ke pangkuan isteri-isteri ni semula. Tapi Anis rasa-rasanya lah kan, sebab mungkin diorang ni dah imigran dekat sini mungkin dah lama, bertahun-tahun lama dan tak dapat keperluan seks tu lah. Anis rasalah selain daripada berkahwin kan, ada kemungkinan tak yang mereka ini, pendatang-pendatang ini mencari rumah-rumah pelacuran? Mesti. Kan, sebab dah isteri dah tak ada, nak kahwin orang kita tak nak. Nak kahwin dengan orang-orang pendatang lain pun mereka tak nak juga kan. Jadi dari sini tak ada jodoh lagi dekat sini. Jadi last optionnya adalah mereka memang terlibat dengan rumah-rumah pelacuran, melanggan, sama ada yang daripada tengok porn saja, terus pergi ke rumah-rumah ayam ni untuk dapatkan khidmat dekat sana. Seperti yang dikatakan Datuk Roshamno, bahaya dengan pendatang ataupun warga asing ni. Jadi nak tanyalah dengan Anis. Anis ada rasa takut tu tak dengan warga asing ni? Ataupun kenapa kita perlu takut dengan imigran asing ni? Yang dikatakan oleh Roshamno bahaya sebab takut mereka merogol anak bini kita, wanita-wanita tempatan kita. Sejauh manakah Anis bersetuju dan Anis ada rasa takut tak dengan warga asing ni? Sebenarnya tak perlu kita kena takut dengan warga asing ataupun bukan. Sebenarnya dengan sesama kita sendiri pun perlu ada trust issue. Sebab kenapa nak kena takut? Takutnya bukan macam kita takut hantu, baca-baca doa hilang. Takut sebab dah banyak sangat lambakan kes-kes jenayah yang melibatkan warga asing. Tak kisahlah kes rogol ke, ada membunuh pun ada, menceroboh, rompak semua pun ada. Jadi wajar untuk kita takut, untuk kita rasa ragu-ragu dengan mereka. Anis punya tahap takut dengan warga asing ni di skala berapa tu? 1 sampai 10, mana satu Anis? Mungkin sebab saya tak ada pengalaman buruk dengan mereka ni sangat. Bahkan di tempat kerja lama saya dulu pun bekerja dengan warga asing juga. Jadi ketakutan saya tu dalam 5/10 lah. Roshamno kata bahaya sebab takut mereka merogol bini ataupun anak perempuan kita ni kan. Sejauh mana Anis bersetuju dengan statement Roshamno ni? Separuh setuju boleh ke? Kalau ada isu-isu yang merogol ni pun betul. Sebenarnya betul juga apa Datuk Rosham cakap. Takut anak isteri kita yang jadi mangsa kan. Sebab baru-baru ni pun ada kes yang dekat Jejantas, dirogol dekat Jejantas waktu malam tu. Entah kita tak tahu tu anak dara ke janda ke, tak tahu kan. Tapi potensi untuk itu ada sebab fetish orang yang nak merogol ni dah lain dah. Dia dah tak waras sebenarnya. Mereka katakan dia tak waras dan dia rasa macam mana yang ada kaut je. Mereka tak kisah. Dalam kepala otak adalah keluarkan apa yang mereka pendam, apa yang mereka macam simpan, aku dah lama tak dapat, macam tu kan. Jadi betul lah, boleh katakan saya setuju juga dengan apa yang Datuk Rosham cakap. Pada pendapat Anis lah, seberapa berani Parlimen nak luluskan undang-undang menghalalkan pelacuran walaupun untuk orang asing sahaja? Seberapa berani kerajaan Malaysia ni, Anis rasa? Malaysia ni ada undang-undang. Kita ada menteri-menteri yang bekerja di jabatan ahli ehwal agama yang mentadbir masih orang kata ada sebulat suara dalam memberi keputusan dalam negara kita ni. Jadi ia sangat bertentangan sebenarnya. Benda ni bertentangan dengan peruntukan undang-undang, dengan sivil dan juga syariah. Pelacuran ni kita tak nak cakap Islam je tak bagi. Agama-agama lain pun memang tak menghalalkan lah zina ni, orang kata selagi mana negara kita, undang-undang kita, parlimen kita itu diduduki oleh orang Islam yang adil, yang masih berakal, perkara ini tidak akan diluluskan. Dan kita sebagai rakyat pun memang akan menentang. Kalau kata perlu ada demonstrasi, memang orang kita akan turun. Orang kita akan bawa sepanduk segala bagainya untuk menentang perkara ini. Orang cakap jadilah rosaklah kalau kata aktiviti pelacuran ni diluluskan juga kan. Dan satu lagi, meluluskan perkara yang tidak menjaga sensitiviti agama Islam adalah tidak dibenarkan. So memang saya rasa takkan diluluskan. Adakah Anis tahu yang pelacuran memang halal di negara-negara moden lain lah, bukan dekat Malaysia lah, seperti Australia, Jepun dan juga di negara yang majoritinya Islam seperti Turki dan Bangladesh. Macam mana pula ni Anis? Saya ada dua POV di sini, itu pun satu dengan agama dan satu juga dengan politik. Turki adalah satu negara yang dijajah ataupun hidup dalam tekanan diktator sekular.
Okey, di mana ada penindasan-penindasan yang kejam yang juga membenarkan aktiviti-aktiviti terlarang macam perdagangan manusia, pelacuran, aktiviti maksiat yang melanggar peradaban manusia ni memang dah biasa bagi mereka ketika itu. Tiba-tiba okey mansuhkan pelacuran, mansuhkan judi apa semua. Risau akan berlakunya goncangan sosial. Macam ada satu culture shock lah orang kata. Masyarakat tu tak bersedia. Dia aktiviti pelacuran tak ada, aktiviti perjudian tak ada. Kan Turki negara yang ramai sangat penduduknya. Boleh kata sekarang pun macam liberal. Pelakon mereka yang Islam dekat sana pun dah ada adegan-adegan yang tak sepatutnya mereka lakukan dalam drama, filem dan sebagainya, bukan? Jadi nak bagi tahu yang Islam tu dekat sana dah tak konsisten. Jadi sebab itu aktiviti pelacuran dekat sana chill-chill je, macam biasa. Jadi orang-orang yang mereka ni tak tahu dah halal haram. Aktiviti pelacuran tu kalau mereka tahu pun mungkin dah sebati, jadi mereka akan iakan saja bahawa itu satu pekerjaan yang baik kan, memuaskan orang lain, berkhidmat untuk lelaki, apa salahnya? Itu adalah kerja. Turki pun satu negara yang dulu pernah melarang azan juga, dan pernah menutup masjid kan, Hagia Sophia dulu, dan daripada masjid cantik ditukar menjadi muzium, dan sekarang ni dibuka semula. Rapuhnya kepimpinan Islam di negara Islam itu sendiri dengan campur aduk politiknya bukanlah benda yang mudah. Kalau Jepun ni dia memang ada sejarah masa samurai dulu, dia ada juga ada pelacur-pelacur kelas atasan yang macam geisha. Perempuan dah tak ada apa dah boleh buat. Hanya perlu jadi pelacur lah. Sama Bangladesh pun macam tu. Bangladesh pun ada satu tempat nama dia Daulat Dia yang beribu pelacur di situ, dan kalau mereka ada anak, mereka ada sekolah, ada sekolah khas yang menempatkan sekolah-sekolah untuk anak-anak yang pelacur ni. Jadi secara halal ataupun secara sah ataupun tidak sah, pelacuran ni tak bermoral sebenarnya. Dia memberi keuntungan kepada, dia ada untung, dia ada benefitnya, tetapi pada tempatnya saja. Bukan kita nak kata negara, seluruh ekonomi memerlukan aktiviti pelacuran. Katakanlah, kita bayangkanlah kalau ada pelacuran hanya untuk pendatang. Bukankah orang tempatan kita ataupun lelaki tempatan kita akan try dan join sekaki juga, Anis? Mesti. Of course. Mesti. Orang cakap apa, bahasa kasarnya benda sedap takkan nak tolak. Pucuk dicinta ulang mendatang. Itulah yang tak bagus je. Itulah yang tak bagus dan tak perlunya rumah ayam ni, sebab dia akan meruntuhkan lagi institusi kekeluargaan. Sekarang kan kita tahu banyak sangat kes-kes yang kadang-kadang isteri kat sebelah je tapi suami tak tengah layan pun. Tak semualah warga asing je. Mestilah warga tempatan pun akan pergi kan. Lepas tu dia ada pula kata apa, kelas-kelas dia. Ada yang escort. Escort kita tak panggil pelacur, tapi sebenarnya ya, betul. Yang duduk tepi datuk-datuk dan Sri tu. Lelaki kita ni dah kurang dah yang kualiti tu kan. Buka lagi rumah ayam tu, apa je yang ada kat kita? Apa je yang tinggal untuk bincang ni? Tak ada dah. Jadi tak payah dah. Kita kena share dengan pelacur dah. Macam mana? Kiranya ada pelacuran, bolehkah kita cukaikan aktiviti ini? Macam kita tak minum arak tapi kita kenakan cukai ke atas arak. Kira macam konsep dan prinsip yang sama lah. Kita tak langgar pelacur tapi kita kenakan cukai atas aktiviti tersebut. Okey ke Anis? Boleh, sebab kalau berlaku aktiviti itu di sini kita cukaikan, sebab di Amsterdam pun pekerja-pekerja mereka ni memang dikenakan cukai, dan mereka sendiri yang bekerja ni anggap tak ada masalah untuk nak bayar cukai sebab itu satu pekerjaan. Macam kita cakap kan, macam dekat Bangladesh tu kan, dah tak ada kerja apa dia nak buat. Jadi pelacur. Kan sama juga di Amsterdam. Mereka dah anggap ini satu pekerjaan, satu rutin yang bagi gaji tu bayar dekat kerajaan. Ini off record lah orang kata, saya tak ada kira statistik atau apa-apa. Sebenarnya pelacuran ni dia membantu. Okey, saya nak cakap memberi. Dia membantu sektor pembangunan ekonomi kita. Okey, kenapa secara mata kasarnya kita dan logik akan orang-orang yang warga asing yang datang dekat negara kita ni, jadi macam yang cakap tadi, mereka datang sini tinggal anak isteri. Datuk Rosyah pun cakap dah nama pun lelaki, kat mana lagi nak salurkan nafsu mereka kan, melainkan pada rumah-rumah pelacuran. Jadi pelacuran ini dia membantu sedikit kepada pembangunan ekonomi yang laki-laki ni tadi buat. Nanti orang katanya, mati ke yang buat tu tak ada seks, tapi diorang akan rasa hidup diorang tak best, diorang nak bekerja, diorang tak ada macam satu hormon yang bahagia, yang seronok untuk diorang ni bekerja. Kita manusia pun ada benda tu. Malam-malam penat dah ni, pagi naik
bangunan tinggi-tinggi buat simen apa benda, malam cari benda yang boleh hiburkan. Nak masuk kelab ke apa ke dah biasa. Lagipun nak pergi kelab apa semua pun makan duit juga. Kan mabuk-mabuk pun tak dapat apa. Jadi pergilah ke rumah pelacuran. Kata gaji diorang RM2,000, RM1,500 dah bagi kat kampung. Nak dapat anak ayam tak sampai 100. Dapat yang maybe cikai-cikai kan, dapat dah tua-tua apa lah. Janji ni tak sampai 100 dah dapat, dah lega. Dah seronok. Adakah Anis bersetuju yang Rosyam Nur ni macam nak menghalalkan zina ke? Orang kata kalau sekadar nak tolong warga asing je, apa salahnya? Tolong ni sangat luas kan. Kita dah buka negara kita besar-besar alam pun dah membantu mereka untuk menjana pendapatan dekat negara kita. Diorang pun bekerja dekat kita. Okey, secara logiknya, kita cakap logik. Secara logiknya betul. Kita bantu. Dr. Rosyam cakap, kita tolonglah kan warga asing. Buka untuk warga asing ni. Untuk kita nak bagi diorang relax, bagi diorang fine. Tapi secara moral, secara undang-undang, salah. Agama salah, undang-undang salah. Dia jadi tak betul kan. Lepas tu bila dia cakap, oh nanti pandang anak bini, dia rogol anak bini kita pula. Okay, sex industry ataupun pelacuran ni, dia tak selesaikan masalah rogol pun. Fetish ni lain-lain. Ada yang suka budak, ada suka orang tua. Dalam rumah pelacuran pun ada juga isu rogol-merogol lagi. Kena dikasari, buat macam binatang. Sebab dah tengok porn kan, jadi dia nak aksi tu, dia nak aksi yang dalam video tu. Lagi satu, rogol ni pula, dia bukan sebab tak boleh dapat pelacur. Fetish ni, bila dia dah tak waras, dia dah tak boleh berfikir, dia dah suka macam adegan yang orang tu meronta-ronta, minta tolong. Dia suka. Kenapa ada orang rogol, warga asing tu rogol dekat jejantas? Tempat public tau. Dulu orang nak rogol kat mana? Semak kan? Tertutup. Sekarang ni macam dah dia pecah rekod. Dah tak ada dah rasa takut. Poin Datuk Rosyam tu jelas, kita faham. Jadi kalau dibawa ke public, dia akan mendapat percanggahan yang sangat banyak daripada agamawan, daripada ilmuwan juga, daripada orang-orang yang bijak pandai, dan ada juga kata-kata setuju. Bila dah buka pula rumah pelacuran, bukan solusi utama. Kena ingat pula majoriti yang datang 3 juta tu kan, Datuk Rosyam mention 3 juta. 3 juta tu datangnya dari negara Islam banyak, Indonesia, Pakistan, Bangladesh. Datang daripada kan Rohingya ke apa, negara Islam. Tapi adakah kita ni menghalalkan juga zina itu? Jadi isu ni sebenarnya bukan baru. Cuma Datuk Rosyam dia break dia orang kata break the pattern lah, macam break the record. Cakap benda ni secara luas. Okey, tapi bagus. Bila cakap benda ni luas, orang ilmuwan lain, netizen-netizen yang bijak pandai, dia bukan perli, memang betul. Netizen-netizen yang pandai ni, diorang share apa yang diorang rasa. Diorang share pandangan diorang juga. Apa yang Datuk Rosyam cakap, saya tak nak kata benda tu salah, tapi dari segi logik akalnya betul. Undang-undang dan agama salah. Keperluan asas, kita nak cakap keperluan asas betul. Bila melibatkan kita di mana, kita ditakbir oleh siapa, dan 3 juta yang datang tu siapa pula, dia dah jadi salah di situ. Dari segi moral dah tak betul. Okey Anis. Sebenarnya tadi tu soalan terakhir yang untuk Anis lah. Dan di kesempatan ni nak ucapkan terima kasih buat Anis atas kesudian untuk bersama dengan yang hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi buah fikiran, berkongsi kata. Dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Baiklah, kira itu saja daripada Yaya dan TMKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Thank you Anis, thank you so much for your time. Thank you Yaya.